Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah berutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Friedrich Merz berikutan dengan pelantikannya sebagai Federal Chancellor Republik Persekutuan Jerman. Hubungan akrab antara Republik Kosovo dan negara Brunei Darussalam menjadi nilai berharga yang mengukuhkan hubungan dua hala walaupun terpisah jauh dari segi geografi. Puan Yang Terutama Datin Laila Utama, Dr. Vjosa Osmani Sadrio, Presiden Republik Kosovo menekankan demikian semasa menyampaikan syarahan sempena lawatan ke Universiti Brunei Darussalam UBD. Ketibaan Presiden Republik Kosovo dan Mr. Prendan Sadrio, First Gentleman, dialu-alukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Pemangku Menteri Pendidikan dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Puan Yang Terutama menyampaikan syarahan bertajuk Pembangunan Kosovo dan Melangkah ke Hadapan untuk mencapai wawasan negara untuk Kosovo yang lebih baik. I believe that is the greatest bond and the most important bond between countries, the bond of humanity. And that is the greatest value that connects us, no matter the geographical distance between us. Semasa lawatan, Puan Yang Terutama berpeluang melawat Pusat Penyelidikan Botani UBD dan menanam pokok kanopi tropika. Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara juga menjadi atur cara lawatan negara Puan Yang Terutama. Ketibaan Puan Yang Terutama dialu-alukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan Isteri. Juga hadir Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Menteri Pengiring dan Isteri. Puan Yang Terutama Datin Laila Utama Dr. Vjosa Osmani Sadrio, Presiden Republik Kosovo dan Mr. Prendan Sadrio, First Gentleman, serta rombongan berlepas meninggalkan negara ini lewat petang kemarin setelah menamatkan lawatan negara selama 3 hari. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Menteri Pengiring dan Isteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan Isteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Perdana Majaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Isteri. Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Isteri dan Pemangku Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan Isteri. Presiden Republik Kosovo melintasi barisan kawalan statik terdiri daripada anggota ABDB. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan sumbangan keseluruhannya berjumlah lebih RM119,000 kepada 7 buah keluarga yang terlibat dalam kebakaran dan bencana alam. 4 buah keluarga menerima bantuan membaik pulih rumah dan Persatuan Saudara-Saudara Baru Tutong Persatu. Majlis penyampaian sumbangan diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
Sumbangan dihasrat meringankan beban keluarga mangsa yang terlibat dalam meneruskan kehidupan harian. Semua sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku Ahli Lembaga Pengarah dan Pengerusi Jawatankuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan. Sumbangan kewangan keseluruhannya berjumlah RM26,000 diserahkan kepada 7 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan bencana alam di beberapa buah kampung di seluruh negara. 4 buah keluarga menerima bantuan membaik pulih rumah dengan jumlah keseluruhan RM88,871.40. Juga diserahkan bantuan tajaan dalam bentuk alat pendingin hawa yang berjumlah RM4,194 kepada pesatu. ASEAN mengalu-alukan inisiatif untuk meneroka bidang kerjasama baharu bagi mengukuhkan hubungan sedia ada dan baharu. Kenyataan itu dikongsikan oleh Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri semasa mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN bertanggungjawab ke atas penerangan Somri Plus 3. Mesyuarat diadakan di sebuah hotel di Jerodong. Awang Ajman bin Haji Meludin selaku pengerusi Somri berkata, negara Brunei Darussalam turut memuji peranan ASEAN Plus 3 yang terdiri daripada China, Jepun dan Republik Korea sebagai tunjang hubungan luar ASEAN yang memainkan peranan penting dalam mengekalkan pembangunan komuniti ASEAN. Dengan tema media memajukan persefahaman bersama maju, ia mencerminkan komitmen ASEAN dalam mencapai penyelesaian strategik serantau bagi maklumat dan kerjasama media. I would also like to extend my sincere thanks to the Prime Minister's Office of Brunei and Generative AI and Big Data. Mesyuarat diteruskan dengan sesi plenary Jepun. Semasa sesi ini, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri memuji kepakaran dan pengalaman Jepun dalam bidang kecerdasan buatan AI berikutan mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan oleh ASEAN. Awang Ajman berkata kerjasama yang lebih kukuh boleh membantu ASEAN menyesuaikan diri dengan cepat dan bersaing dengan kebimbangan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Beliau juga menghargai Jepun atas sokongan dan sumbangan yang tidak berkesudahan kepada ASEAN, baik dari segi perkongsian kemahiran serta bantuan kewangan kepada kerjasama di bawah sektor maklumat. Perlindungan persekitaran pantai dan marin penting untuk dititik beratkan semasa negara terus membangun selaras dengan salah satu petunjuk utama Wawasan Brunei 2035 iaitu memastikan persekitaran yang mampan. Perkara tersebut ditekankan semasa Bengkel Perancangan Alam Sekitar Restari untuk pembangunan pantai dan marin di negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Dalam ucapan Awang Haji Saharuddin Khairul bin Haji Anwar, Timbalan Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan juga menekankan tanggungjawab dan peluang yang besar yang dipegang oleh pelaksana projek, kontraktor serta pengusaha pengorekan dan akuakultur untuk menyumbang kepada perlindungan alam sekitar kerana tindakan semasa perancangan dan pelaksanaan projek akan mempunyai kesan langsung dan berkekalan terhadap ekosistem pantai dan marin. Pengisian bengkel pembentangan utama yang antaranya mengenai keperluan mendesak bagi perancangan holistik dan lestari untuk membina ketahanan pesisir pantai terhadap impak perubahan iklim yang mendatang. Bengkel menghimpunkan pelbagai pakar untuk berkongsi amalan terbaik, cabaran dan peluang dalam bidang penting perancangan mampan bagi pembangunan pesisir pantai dan marin di negara ini. Universiti Teknologi Brunei UTB dan Imagine sendirian berhad memperkukuh perkongsian strategik dengan memeterai Memorandum Persefahaman MOU bertujuan meningkatkan peluang latihan dan pendedahan industri kepada graduan UTB. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara.
Menyaksikan Majlis Penandatanganan Dr. Chen Wei Keh, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Mewakili pihak UTB, Dr. Muhammad Saiful bin Haji Omar, pemangku Naib Chancellor UTB, manakala Imagine Sendirian Berhad diwakili oleh Alan On, pengarah IBE, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, selaku ahli lembaga pengarah dan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat berkenaan. Melalui kerjasama ini, para mahasiswa UTB berpeluang menjalani latihan penempatan dalam infrastruktur ICT, produk inovasi digital, strategi korporat dan pemasaran. Program tersebut juga dihasrat meningkatkan lagi pembangunan profesional dan memupuk kesediaan industri. Ke arah memperkukuhkan kefahaman dan penghayatan ajaran Islam dalam kalangan mu'alaf, khususnya dalam aspek ikadah, akidah, ibadah dan akhlak, bahagian pembangunan mu'alaf Tarbiyah Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Al-Ehwal Ugama mengadakan skim bimbingan asas mu'alaf secara serentak di ke-44 daerah. Program intensif selama 14 hari itu diadakan sehingga 14 Mei ini dengan maklumat untuk membimbing mu'alaf dalam mendalami asas-asas ajaran Islam secara teori. Di daerah Brunei dan Muara, skim berkenaan dihadiri oleh 35 peserta. Skim tersebut memberi pendedahan kepada ilmu fardu ain dan fardu kifayah yang merangkumi modul-modul antaranya pembelajaran Iqra dan hafalan. Di daerah Belait, skim berlangsung di Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait dan dihadiri oleh 38 peserta. Skim bertujuan memberikan kefahaman asas tentang agama Islam, khususnya kepada golongan mu'alaf baharu. Di daerah Tutong, skim bimbingan yang sama diadakan di Pejabat Unit Dakwah Daerah Tutong dan di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nur Ain. Program diharap mu'alaf akan lebih yakin dalam mengamalkan ajaran Islam. Dan di daerah Temburong, 14 peserta mengikuti skim berkenaan diadakan di Pejabat Unit Dakwah Pekan Bagar. Antara pengisian skim, latihan praktikal bagi membantu mereka menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 24 pain darah berjaya dikutip semasa kempen derma darah yang diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan, Kuala Belait. Kempen dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bagi sama-sama membantu menambah bekalan darah di negara ini. Individu yang sihat tubuh badan, berumur 17 tahun ke atas dan juga berat badan 45 kg ke atas, sama-samalah menderma darah membantu pihak kami sebabnya pihak kami memerlukan sokongan orang ramai. Bagi mereka yang belum pernah menderma darah, cubalah menderma macam mana rasanya menderma tu. Lagipun ada kebaikannya untuk kami menderma darah ini dan juga untuk amalan kita ni lah. Pada belia yang belum lagi menderma darah tu bolehlah menderma. Ini untuk kesihatan semualah. Brunei Darussalam Arbitration Centre BDAC atau Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam menganjurkan sesi perbincangan panel sempena Borneo Alternative Dispute Resolution ADR Week 2025. Ahmad Basudi Haji Abbas, ahli lembaga pengarah BDAC, dalam ucapannya menyatakan terdapat perubahan yang ketara yang berterusan ke arah penggunaan ADR hasil daripada usaha bersepadu antaranya melalui legal framework dan pembangunan keupayaan yang berterusan bagi memastikan ADR bukan sahaja mudah diakses, malah diguna pakai dengan yakin untuk mencapai matlamatnya. Sesi perbincangan panel bertajuk Beyond Disputes, Unearthing the Power of ADR in the Kingdom of Unexpected Treasures dikendalikan oleh beberapa ahli panel. Para peserta dari sektor awam dan swasta berpeluang berinteraksi dengan para ahli panel yang membincangkan hala tuju dan peluang masa hadapan dalam lanskap ADR di negara ini. Juga diadakan sesi rangkaian
yang memberi ruang kepada peserta dan ahli panel untuk bertukar buah fikiran dan membuka peluang untuk bekerjasama. Tabung Amanah Pekerja TAP melalui Unit Perkhidmatan Persaraan meneruskan program 10 tahun menjelang persaraan untuk sesi kedua berlangsung di bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Program bertujuan mengongsikan kepentingan perancangan kewangan serta menyediakan akses kepada maklumat dan perkhidmatan. Program dihadiri oleh ahli-ahli TAP terdiri daripada pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan yang akan bersara dalam tempoh 10 ke 15 tahun. Sesi kali ini turut dihadiri oleh para peserta daripada syarikat-syarikat telekomunikasi. Sukan, Kasuka FC dan DPMM FC terpaksa akur setelah terikat tanpa jaringan dalam perlawanan pertama pusingan separuh akhir Piala FA Brunei. Perlawanan berlangsung malam tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Perlawanan menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan, namun ia tidak membuahkan sebarang hasil sehingga whistle penamat ditiup. Perlawanan kedua antara kedua-dua pasukan dijadual berlangsung pada 11 Mei ini. Sementara itu, malam ini satu lagi perlawanan pertama pusingan separuh akhir Piala FA Brunei dijadual berlangsung antara Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Indra SC. Perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam di tempat yang sama.